Hari ini kita berada di bulan Ramadan, Alhamdulillah, dan kita sentiasa mengoreksi amalan kita. Adakah amalan kita lebih baik daripada sebelum ini? Dan kita lihat dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mana Allah tarbiyah kita semua. Ditarbiyah kita untuk perbaiki amalan kita. Ditarbiyah kita untuk kita istiqamah di dalam amalan kita. Kerana kita melihat dan kita yakin setiap amalan itu akan digandakan oleh Allah SWT. Contohnya di dalam masalah solat kita. Bagaimana kita memperbaiki solat kita? Adakah solat kita lebih baik, kekhusyukannya bertambah, kekhusyukannya, hakikat solat wujud di dalam kehidupan kita. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahawa sembahyang adalah perkara yang pertama-tama sekali yang akan ditanya besok pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-salah. Sembahyang adalah yang pertama-tama sekali besok yang akan ditanya pada hari kiamat. Kalau sembahyangnya diterima, maka amalan yang lain semua diterima. Namun sekiranya solat kita ditolak, para pendengar, maka semua amalan-amalan yang lain juga akan tertolak. Jadi di sini bagaimana supaya sembahyang kita menjadi sembahyang yang ada hakikat, sembahyang yang ada roh, amalan-amalannya juga amalan yang ada roh. Zikir kita, zikir yang ada roh. Tilawatul Quran kita, tilawat yang ada roh. Maka sebab itu Nabi SAW telah mendidik sahabat-sahabat supaya kamu beribadatlah seolah-olah kamu melihat Allah. Anta'budallahi ka'anna tarahu. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat kamu. Ini ialah sukatan paling-paling kurang. Bahkan para pendengar yang dirahmati Allah, semua sahabat-sahabat mereka memiliki sifat-sifat ini dalam setiap amal mereka. Setiap amal mereka itu memiliki hakikat di dalam amal. Jika mereka membaca Al-Quran, mereka akan baca dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadabbur akan maknanya, dan penuh asyik dia akan membaca Al-Quran. Di dalam berzikir begitu juga. Mereka akan khusyuk, mereka akan asyik di dalam berzikir kepada Allah SWT. Kita lihat bagaimana Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, beliau telah mengkhatamkan keseluruhan pembacaan Al-Quran itu di dalam sembahyang witirnya saja. 30 juz Quran dibaca, 30 juz. Bayangkan, ini kerana keasyikan dia, sehingga dia tidak sedar bahawa hampir subuh dia telah berdiri dalam sembahyang dia. Hadrat Sulaiman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ditanya oleh Hadrat Asim radhiyallahu anhu, "Wahai Tuan, bagaimana sembahyang Tuan? Bagaimanakah sembahyang Tuan?" Maka dijawab, "Apabila aku mendengar azan sahaja, aku begitu takut, menggigil. Lantas dia mengambil air sembahyang dengan sempurna. Dan bila dia bertakbir sahaja, Allahu Akbar, maka seolah-olah syurga di kanannya, neraka di kirinya, malaikat maut di atas kepalanya, titian sirat di atas kakinya, Ka'batullah di hadapannya. Dan dia yakin inilah sembahyang saya yang terakhir. Inilah sembahyang saya yang terakhir. Lepas ini saya tak akan dapat sembahyang lagi." Ini keadaan kaifiat yang ada pada diri dia, solat itu, dan dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan khudu'. Maka ditanya, "Wahai Tuan, sejak bilakah Tuan sembahyang seumpama ini?" Maka dijawab, "Saya sudah sembahyang seumpama ini sejak 20 tahun yang lalu." Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, bayangkan, inilah keadaan para sahabat di dalam setiap amalan mereka. Mereka usahakan hakikat amal wujud di dalam setiap amalan mereka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita sifat ini, dan kita targhibkan kepada anak-anak kita, kepada semua saudara-saudara kita, untuk dapatkan sifat-sifat yang mahmudah ini dalam setiap amalan kita. Sekian.